You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same. Selamat pagi Puan, apa yang saya boleh bantu? Selamat pagi Encik. Saya ingin membuka akaun baru. Boleh Puan, boleh saya tahu jenis akaun apa yang Puan ingin buka? Sama ada akaun simpanan ataupun akaun semasa? Apakah perbezaan antara dua akaun itu? Bagi akaun simpanan, biasanya digunakan untuk tujuan simpanan persendirian. Manakala akaun semasa pula kebiasaannya digunakan bagi tujuan yang lain seperti tujuan perniagaan dan sebagainya. Maksud Encik, kalau tidak keberatan, boleh Encik terangkan dengan lebih lanjut. Saya masih sama-sama tentang akaun simpanan dan semasa ini. Boleh Puan, sebab itu boleh berikan saya kad pengenalan Puan. Boleh? Sekejap saya cari ya. Baik Puan, untuk makluman Puan, akaun simpanan dan semasa ini lebih kurang sama saja fungsinya. Akan tetapi, untuk akaun simpanan adalah akaun yang menggalakkan anda menyimpan sambil mendapat faedah ke atas deposit anda setiap bulan. Bagaimana pula dengan akaun semasa? Bagi akaun semasa pula Puan, akaun semasa ini membenarkan anda mengeluarkan cek sebagai satu bentuk pembayaran. Selain itu, akaun semasa juga mempunyai keperluan baki minimum yang lebih besar. Kadar faedah akaun semasa juga berjulat dari 0% hingga serendah 0.05% setahun. Baiklah, kalau begitu saya sudah membuat keputusan untuk membuka akaun semasa sahaja. Terima kasih Encik. Sama-sama Puan, saya akan segerakan urusan pembukaan bank akaun semasa Puan ya. Terima kasih kerana telah berurusan dengan kami. Selamat pagi, bagaimana saya boleh bantu Puan? Selamat pagi Encik, saya Puan Ros. Saya sebenarnya ingin membuat pinjaman peribadi untuk membuka perniagaan kecil saya. Boleh saya tahu apa tujuan Puan Ros membuat pinjaman ini? Saya ingin membuat pinjaman tersebut untuk dijadikan sebagai modal untuk perniagaan saya. Boleh Puan, saya juga akan menerangkan sedikit maklumat tentang pinjaman yang sesuai untuk Puan berdasarkan tujuan Puan Ros. Oh, okey. Terima kasih Encik. Boleh saya tahu buat masa ini Puan Ros bekerja sebagai apa dan Puan bekerja sebagai pekerja penuh masa atau pekerja sambilan? Saya bekerja sepenuh masa di bawah Jabatan Kementerian Pendidikan. Baiklah Puan, kalau begitu, boleh saya tahu jenis perniagaan yang Puan ingin jalankan? Adakah Puan Ros bercadang untuk membuat pinjaman secara pemilikan tunggal atau perkongsian? Saya bercadang untuk membuat pinjaman secara milikan tunggal di mana saya ingin menjual barangan keperluan bayi dan juga baju-baju terpakai secara dalam talian. Baiklah, jika begitu, saya mencadangkan Puan Ros untuk membuat pinjaman jenis pinjaman peribadi. Alamak, saya kurang fahamlah Encik tentang pinjaman peribadi tersebut. Bolehkah Encik menerangkan dengan lebih lanjut? Untuk membuat pinjaman jenis pinjaman peribadi ini, ada beberapa kriteria yang perlu pihak bank ambil kira. Antaranya ialah tentang umur peminjam tersebut. Umur peminjam mestilah berumur 66 tahun ke bawah. Selain itu, peminjam tidak boleh terikat dengan mana-mana agensi keuangan lain dan juga gaji bersih haruslah tidak melebihi RM5,000 sebulan. Gaji bersih saya setakat ini adalah sebanyak RM3,000 sebulan. Saya juga berumur 26 tahun. Saya juga tidak pernah membuat pinjaman di mana-mana institusi kewangan lain. Berdasarkan maklumat yang Puan Ros beritahu tadi, saya rasa Puan layak untuk membuat pinjaman ini, tetapi saya perlu menyemak dengan lebih lanjut dahulu. Baiklah, jika boleh saya tahu, berapakah jumlah pinjaman yang diluluskan oleh pihak bank ya? Di Afik Bank, kami menawarkan pinjaman sebanyak RM15,000 ke bawah dalam kadar masa 7 tahun. Kiranya, jika saya membuat pinjaman sebanyak RM10,000, berapakah pula kadar faedah yang dikenakan dalam tempoh masa tersebut? Kalau di Afik Bank, kadar faedah yang dikenakan sebanyak 20%. Anggaran yang
perlu puan bayar adalah sebanyak RM350,000. Oh, macam tu. Jadi kiranya pinjaman yang saya buat ni akan dapat secara berperingkat ataupun secara terus ya? Kalau Puan Ros membuat pinjaman sebanyak RM10,000, Puan akan dapat secara sekaligus dan ia hanya dimasukkan ke dalam akaun bank Puan secara langsung. Berkaitan dengan pembayaran pula, bagaimana ya? Untuk pembayaran, jika Puan membuat pinjaman pada 1 Disember 2023, Puan perlu mula membayarnya pada 1 Januari 2024 sebanyak RM3,000 sebulan. Oh, macam tu. Jadi ada apa-apa manfaat lain tak selain daripada itu? Ada Puan, yang pertama kadar faedahnya lebih rendah berbanding kad kredit. Kedua, ianya mudah untuk diluluskan, flexibility dan sebagainya. Andai katalah jika saya terlewat untuk membayar pinjaman tersebut, adakah pihak bank akan mengenakan apa-apa charge ataupun tindakan atas kelewatan saya membayar pinjaman tersebut? Sekiranya Puan lewat untuk membayar, pihak bank akan mengenakan charge sebanyak 3% kerana lewat bayar. Namun, kalau Puan berniat untuk membuat penyelesaian awal, Puan akan diberikan kadar rebat dan tiada charge tambahan dikenakan. Baiklah, jika begitu, saya rasa saya berminat untuk membuat pinjaman di Affin Bank. Kalau begitu, ada beberapa dokumen yang saya perlukan untuk pengesahan. Antaranya salinan kad pengenalan, salinan slip gaji yang terkini, penyata bank untuk menyemak, ada kemasukan keluar masuk duit dan juga surat pengesahan kerja. Baiklah, nanti setelah semua dokumen saya lengkap, saya akan datang semula ke sini. Terima kasih, Encik. Sama-sama Puan. Assalamualaikum dan selamat pagi Encik. Apa yang saya boleh bantu? Waalaikumsalam. Nama saya Encik Khalid. Saya ingin membuat kad kredit. Tapi sebelum itu, boleh saya tahu apakah syarat yang diperlukan jika saya ingin membuat permohonan kad kredit? Sebelum itu, boleh saya tahu berapa umur Encik Khalid dan gaji purata Encik dalam tempoh setahun? Umur saya 25 tahun dan anggaran gaji saya dalam tempoh setahun tu sebanyak RM32,000. Okey, baik Encik. Untuk pengetahuan Encik, pendapatan minimum untuk memohon kad kredit adalah sebanyak RM24,000 setahun dan mengikut maklumat yang Encik bagi, boleh dikatakan Encik layak untuk memohon. Tapi sebelum itu, boleh Encik beritahu komitmen keuangan bulanan Encik? Boleh sahaja. Saya mempunyai komitmen kewangan bulanan yang melibatkan pinjaman kereta dan pinjaman perumahan. Bagi pinjaman kereta, saya terikat dengan kontrak selama 3 tahun dan bagi pinjaman rumah pula selama 25 tahun. Bayaran bulanan bagi pinjaman kereta adalah sebanyak RM520, manakala bayaran bulanan bagi rumah saya adalah sebanyak RM1,200. Terima kasih kerana berkongsi komitmen keuangan bulanan Encik. Sebenarnya begini Encik, sekiranya Encik ada komitmen bulanan seperti yang Encik beritahu tadi, Encik boleh mendapatkan lulusan kad kredit dengan lebih mudah. Boleh saya tahu dengan lebih lanjut kenapa boleh begitu? Hal ini kerana pihak bank boleh menilai corak pembayaran komitmen keuangan bulanan yang Encik buat. Sekiranya Encik tiada komitmen keuangan, bank tidak dapat melihat corak pembayaran yang dibuat dan sukar untuk pihak bank meluluskan permohonan kad kredit yang dibuat. Oh begitu. Ini merupakan perkara baru yang saya tahu berkaitan permohonan kad kredit ini. Rupa-rupanya ada kelebihan sekiranya seseorang itu mempunyai komitmen kewangan bulanan. Nampaknya mudahlah urusan saya pada hari ini untuk memohon kad kredit. Boleh saya tahu lagi sekiranya Encik memerlukan maklumat untuk permohonan kad kredit ini? Itu sahaja Encik, cuma Encik kena memastikan bahawa Encik membayar semua bil dan pinjaman keuangan Encik kerana dalam laporan kredit, rekod akan disemak dan sekiranya Encik tidak membayar, ia akan menyukarkan proses permohonan berlangsung. Oh begitu, baiklah Encik. Di sini saya serahkan borang permohonan kepada Encik. Sila isi butiran yang diminta ya Encik. Apabila selesai, nanti sila hantar borang ini ke kaunter ini semula ya. Maaf Encik, sebelum itu saya ingin bertanya, saya perlu sertakan apa-apa dokumen lain ke semasa saya menghantar borang ini? Oh ya, maafkan saya Encik.
Terima kasih sebab bertanya. Encik perlu sertakan salinan kad pengenalan, surat pengesahan daripada majikan dan dokumen lain yang boleh menyokong permohonan encik. Okey, baik. Terima kasih atas maklumat tersebut. Boleh Encik bagi saya masa untuk mengemaskini borang-borang yang diminta? Boleh saja encik. Encik boleh hantar borang tersebut selewat-lewatnya sebelum 4 petang atau encik boleh menghantar borang tersebut pada hari esok sahaja. Kalau begitu, saya hantar pada hari ini saja. Okey encik, jumpa sebentar lagi. Terima kasih kerana sudi menggunakan perkhidmatan bank kami. Baik, sama-sama. Terima kasih juga atas maklumat yang dikongsikan. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih kerana menghubungi Afin Bank. Apa yang boleh saya bantu? Salam sejahtera dan selamat pagi encik. Sebenarnya saya telah kehilangan kad bank saya dan saya tak pasti sejak bila kad bank saya hilang. Saya agak keliru tentang apa yang perlu saya lakukan sekarang. Oh, maaf pendengarnya. Okey, pertama sekali saya akan membatalkan kad puan untuk mengelakkan berlaku sebarang transaksi yang tidak sepatutnya. Bolehkah puan berikan butiran akaun puan? Saya perlukan nama penuh, nombor kad pengenalan, nombor telefon, nombor akaun dan juga email. Sekiranya ada untuk kami mengambil tindakan. Nama saya Nurina binti Kamal. Nombor kad pengenalan saya ialah 901024040166. Nombor telefon saya ialah 017-634-8456. Nombor akaun saya ialah 10524000957 dan email saya ialah nurinakamal@gmail.com. Baik puan, terima kasih. Sila tunggu sebentar. Baiklah, kad bank puan telah dibatalkan. Dengan ini, sesiapa yang terjumpa atau curi kad puan tidak dapat menggunakan lagi kad itu. Sekarang, apa yang puan perlu lakukan adalah pergi ke mana cawangan bank yang berdekatan dengan segera untuk membuat kad bank yang baru. Baiklah encik, terima kasih kerana membantu. Selamat petang puan, apa yang boleh saya bantu? Pagi tadi saya telah menelefon pihak bank untuk memaklumkan bahawa kad bank saya hilang dan saya diminta untuk datang ke mana-mana cawangan yang berdekatan untuk membuat kad bank yang baru. Baiklah, kalau begitu, sebelum itu boleh saya tahu bila kad bank puan hilang? Sebenarnya saya pun tidak berpasti. Semalam saya pergi ke hospital, kemudian sebelum balik rumah saya singgah di stesen minyak. Di situlah baru saya sedar bahawa kad bank saya tiada, sedangkan saya yakin yang saya bawa kad bank bersama saya. Kemudian saya pergi semula ke hospital untuk cari kad bank saya tetapi saya tidak menjumpainya. Saya juga telah meminta bantuan pengawal di situ untuk mencari kad bank saya tetapi saya tidak jumpa juga. Apabila saya pulang ke rumah, saya juga mencari kad bank tetapi memang tiada. Jadi betul lah saya rasa kad bank saya mungkin tercicir di mana-mana. Minta maaf pendengarnya. Baiklah, saya akan teruskan dengan pembuatan kad bank yang baru. Oleh itu, puan perlu membayar sebanyak RM15 sebagai denda ya. Oh, baiklah. Baik, terima kasih. Boleh puan berikan kepada saya kad pengenalan untuk saya proses pembuatan kad bank yang baru, puan? Ini dia encik. Sila tunggu sebentar ya, puan. Baiklah. Baik, sila letak ibu jari kanan puan di mesin ini ya. Baik, sila isi nombor PIN yang baru di sini ya, puan. Baik puan, boleh ambil kad bank baru puan. Saya harap puan akan lebih berhati-hati ya dan sentiasa peka kerana kalau puan kehilangan kad bank baru lagi, puan akan dikenakan denda dengan bayaran yang lebih tinggi. Baiklah encik, saya faham tentang itu. Oh ya, sebelum tu, adakah saya juga perlu menukar keterlaluan perbankan dalam talian saya? Ya, ia adalah satu langkah yang bijak untuk keselamatan tambahan. Tidak mengapa, saya akan membantu puan dalam proses tersebut. Selain itu, sebagai peringatan, pastikan puan mengawasi aktiviti akaun puan dan laporkan sebarang transaksi yang tidak dikenali dengan segera dengan pihak bank. Baiklah, terima kasih banyak-banyak atas bantuan encik. Sama-sama, jika puan mempunyai sebarang keperluan lain, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami.